Kalau peristiwa batu bersurat tu ada berkaitan dengan Tok Kupaloh ke? Itu lebih awal sebenarnya. Oh, itu lebih awal. Itu sejarah kedatangan Islam. Dia sebenarnya Islam masuk ke tanah Melayu ni tahun berapa? Minta maaf, tahun tu tak ingat lah. Islam masuk ke tanah Melayu ni, orang cakap orang Islam masuk ke tanah Melayu ni daripada Kedah, betul ke? Daripada kerajaan Kedah tua, Syekh Abdullah Al-Kumairi. Yang anda pernah dengar, Kak Izin semua, kalau ni di Merbuk ada muzium apa tu? Arkeologi. Arkeologi tu kan, bahan-bahan artifak tu. Mereka jumpa tembikar-tembikar Arab yang dia jumpa duit dan sebagainya. Yang kalau ikutkan tu dia punya waktu dia tu di zaman tak zaman sahabat, zaman tabi'in. Itu kira berapa ratus Masihi tu. Awal lagi dah. Zaman sahabat dan tabi'in tu berapa ratus Masihi tu. Dia kemungkinan zaman tabi'in, sebab yang masuk tu nama dia yang anda tahulah, anda tengok jejak Rasul, anda ada tengok dia, nama dia Syekh Abdullah Al-Kumairi. Syekh Abdullah Al-Kumairi. Dan dia dulu Gunung Jerai tu dikira macam bawah tu masih air lagi. Yan tu semua tenggelam tu. Yan, Merbuk tu kira dulu Sungai Merbuk. Laut. Kira laut. Laut ke apa? Kira laut lah, tenggelam, masih tenggelam lagi. Jadi sebenarnya peristiwa kalau kita nak ambil peristiwa 10 Muharram, peristiwa 10 Muharram kan berlaku tiba-tiba air bah berlaku di Gunung Jerai tu. Sebenarnya itu mungkin satulah kita boleh cakap lah, satu Allah nak buat bagi satu petanda lah kan, yang nak menceritakan perihal Gunung Jerai ni. Sebenarnya azan yang pertama berlaku di tanah Melayu ni adalah di atas Gunung Jerai. Itu anak ada dapat maklumat tu. Memang Syekh Abdullah Al-Kumairi ni datang masuk, dan kalau kita tengok kat Gunung Jerai tu, dia memang ada satu bentuk batu berbentuk kapal, dan dia dah keras dan dia dah diselupiti batu. Jadi macam batu, tapi kalau ketuk dia macam bunyi teng teng teng, macam bunyi kapal. Sebenarnya itulah kapal-kapal daripada orang-orang Arab ni. Mereka ni daripada Yaman. Syekh Abdullah Al-Kumairi ni daripada Yaman. Dan di situ dia ada kerajaan Hindi. Hindu. Dia panggil Merong Mahawangsa. Dan Syekh Abdullah Al-Kumairi ni mengislamkan tu. Semenjak berjumpa dengan Syekh Abdullah Al-Kumairi ni, dia orang berjumpa dengan akhlak Syekh Abdullah ni, akhirnya Merong Mahawangsa ni memeluk Islam di tangan Syekh Abdullah Al-Kumairi ni. Dan selepas itu, itulah laungan pertama sekali azan yang dilaungkan di tanah Melayu adalah di atas Gunung Jerai itu sendiri. Gunung Jerai. Itulah Merong Mahawangsa siapa? Merong Mahawangsa adalah penguasa ataupun orang-orang macam sultan lah ibaratnya dulu. Kerajaan Kedah tua. Dia ni tapi dia Hindu. Dia bukanlah beragama, tapi dia berfahaman Hindu. Sampai time tu Hindu memang kuat masuk kawasan-kawasan situ. Sebab itulah kita kalau pergi ke arkeologi Mekah tu memang ada candi. Ada candi Hindu tu. Sebab itulah di lembah Pujang tu memang Hindu agak bukanlah, adalah perselisihan faham, cakap kerajaan kami dulu, Islam dulu, apa ni dulu. Dan selepas Merong Mahawangsa tu menjadi Islam, dia diberikan gelaran Sultan Muzaffar Shah I. Dan makam dia ada di ni. Sultan Muzaffar Shah I. Itu kalau korang tengok jejak Rasul, ulama pewaris Nabi yang baru-baru ni diorang buat kan, ulama pewaris Nabi, memang dia menceritakan tentang kerajaan Kedah tua. Sebab tu kita selalu dengar dulu Gunung Jerai ni banyak sejarah, ada wali-wali Allah. Sebab kat atas tu memang ada makam, ada telaga Tok Syekh, ada padang Tok Syekh dekat atas Gunung Jerai itu sendiri. Memang ada. Dan memang ramai dah kalau kita tengok dalam YouTube ke, ramai orang buat. Biasalah orang-orang Melayu suka kaitkan benda tu dengan puaka, sumpahan, mistik, lepas tu nenek kembayan kan. Orang Melayu kan suka benda tu, tapi tak percaya pula dengan wali-wali Allah, dengan roh-roh yang baik ni, para malaikat kan, roh-roh suci ni. Sebenarnya orang Islam kena lebihlah yakin benda tu. Tapi kita yakin nenek kembayan,
macam-macam lah. Kan, macam-macam lah. Tapi rasanya nanti Cik Zah dengan ahli APS kena kupas sikit tentang kemasukan Islam awal di tanah Melayu ni sendiri. Dan ada yang cakap Gunung Jerai ni kira pasak lah, pasak bumi di dalam Malaysia ni sendiri kan, kekuatan Gunung Jerai. Kita tak nafikan daripada kecil biasa kita dengar mengenai Gunung Jerai, betul tak? Daripada ustaz-ustaz kita kan, daripada Merbuk, Gunung Jerai, tempat macam-macam lah disebut kan, tapi kita tak kaji betul. Tapi kalau kita kaji dari segi sejarah dia pun memang ada. Memang ada. Jadi itulah sedikit selingan. Ya, siapa nak cakap? Satunya ialah salah satu pedang Rasulullah Al-Batar. Kan, bila dikaji dikatakan besi yang dibuat tu ambil daripada kerajaan Kelah. Rupanya daripada lebah bujang tu memang waktu tu antaralah besi biji yang terbaik, dan benda tu ditempa dan dijadikan pedang. Dan bila berlaku peperangan antara kaum semua pada zaman tu, pedang tu sampai ke tangan Rasulullah. Jadi katakan pedang Al-Batar tu lah antara pedang yang akan digunakan oleh Nabi Isa AS untuk pancung Dajjal nanti. Memang daripada besi, daripada Kedah. Itu antara inilah maklumat lah, sedikit tambahan. Dia memang ada orang cakap besi tu memang ada biji besi antara yang biji besi yang antara yang terbaik memang orang cakap daripada India. Dan memang betul, sebenarnya India dengan Kedah dulu memang sangat-sangat terhubung, ada perhubungan. Dan Gunung Jerai itu adalah menjadi paksi pintu utama untuk mereka masuk ke Sungai Merbuk ataupun Sungai Kedah. Sebab dari laut mereka akan nampak Gunung Jerai. Daripada laut tu mereka akan nampak gunung tu, Gunung Jerai. Maknanya dia nampak dah. Itu kawasan Kedah lah tu, Gunung Jerai lah tu. Itu antara pintu masuk lah, dikatakan pintu masuk. Kita dah mendalam lah ni. Hal sejarah ni kita kena cari ahli panel sejarah Melayu ni. Jadi nampaknya kita pun dah banyak bercerita. Lepas ni kita cerita lagi je kita program kita dah jadi banyak ke ni. Tapi sebenarnya kita kena kaji alam Melayu ni, betul tak? Kan? Ya. Kita kena sembang-sembangkan benda. Encik Hafiz macam ada nak cakap sesuatu ni, bagi peluang pada Encik Hafiz. Sila. Mohon izin Selamat dan semua adalah nak tanya sikit pada Cik Zah. Maksudnya tadi kan kita ceritakan tentang karomah lahir lah kan, wali-wali Allah ni, Tok Janggut, Tok Mak Kilau, jadi Tok Kupalo. Jadi mestilah mereka pun ada satu karomah yang mendidik anak buah kan, mendidik pengikut dia, nak menjadikan seseorang daripada setiap orang daripada pengikut itu nak menjauhi larangan Allah kan, nak mentaati suruhan Allah. Jadi bukan sebarang orang nak mendidik setiap insan tu kan, ada jahatnya, ada baiknya. Jadi boleh ke sikit Cik Zah kupas juga mengenai karomah nak mendidik orang kan. Maksudnya kita pun mungkin ada yang ikut ni mungkin daripada para guru kan. Maksudnya dalam nak mendidik tu apa yang nak disentuh, apa yang nak dilihat lah, suasana Malaysia, suasana dunia. Boleh ke sikit? Okey, Encik Zain, sebenarnya macam ni. Dia saya yalah baru beberapa hari lepas ada bincang dengan, kita ada jabatan mualaf. Kita ada jabatan mualaf yang kita berbincang tentang kuliah-kuliah kesedaran, tentang kefahaman mengapa hidup pada pandangan Islam contohnya kan. Itu antara tajuk lah. Jadi bila antara contoh saya ni satu kitab lah yang ditulis dikarang oleh Tok Kupalo lah. Tajuknya ialah Ma'arij Al-Lahfan Litaraqi ila Haqaq Al-Irfan. Jadi dalam kitab ni dia antara tajuk persoalannya ialah tentang tentang tauhid kan, ataupun tentang syariat, tentang tarikat, tentang makrifat, tentang hakikat. Jadi bila orang biasa kita sebut kalimah ni kan, biasa orang nanya, apa cerita ni? Ini cerita hakikat makrifat ni. Ini jenis kan niat sembahyang pakai niat je ni. Selalu orang bila sebut makrifatnya sembahyang pakai niat. Itu salah tu. Itu salah faham. Kan? Salah faham. Sebab apa? Setiap manusia ni kalau nak dapat keselamatan, dia mesti tempuhi 4 perkara ni. Dia mesti tempuh syariat, tarikat,
dan makrifat hakikat. Dan inilah antaranya setiap ulama mesti menceritakan hal ini. Supaya apa? Manusia ni kalau nak jadi orang bertakwa mesti melepas ini. Dia syariat ni bukan fiqh je. Dia ada syariat pada akidahnya. Ahli sunnah wal jamaah. Ada syariat pada fiqhnya. 4 mazhab tu salah satu. Ada syariat tasawufnya. Apa dia? Rasa bertuhan, rasa kehambaan. Itu semua bawah taduk syariat. Lepas tu mesti ada tarikatnya. Kan? Jadi tentulah para ulama ni kan, dia zaman dulu sehinggalah yang memperjuangkan kebenaran, tentulah dia memperjuangkan ada 2 tarikat sebenarnya paling asas. Pertama sekali ialah tarikat yang wajib. Ini namanya apa? Sembahyang. Jadi kalaulah dia tidak memperjuangkan sembahyang, itu sebenarnya dia bawa ajaran, itu baru betul ajaran sesat. Tak ajak kepada sembahyang. Tapi bila ajak kepada sembahyang, apa hal kalau ada masalah, cek sembahyang kan. Kalau Allah tak rezekikan bangun malam, kena cek sembahyang, takkanlah itu nak dikatakan ajaran sesat. Itulah ajaran kebenaran. Lepas tu termasuklah tarikat yang sunat, yang Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi, Syatariyah, Sanisiyah dan Muhammadiyah, macam-macam yang lain. Itu masuk dalam makrifat hakikat. Jadi itu antara kaedah ulama dulu-dulu kan. Itulah karamah hissi namanya. Karamah yang nak memutar hati orang. Setakat boleh berjalan atas air, Tunku Palung memanglah. Karamah yang lahir banyak. Waktu banjir di Terengganu ni, tiap-tiap tahun dia akan banjir. Jadi rumah Tunku Palung ni, tiap kali banjir tu macam masuk longkang, keliling rumah dia, bawah dia ayam duk main. Kering. Karamah. Tu apa tu? Itu pun karamah kat tu. Sanggup. Jadi itulah, okey sekejap sebelum kita teruskan lagi, kita macam hangat juga kita punya sembangan tentang hal penjajahan dan juga sejarah ni. Memang sebenarnya elok sebenarnya kita bincang-bincangkan ni sebab kita akan kupas. Masing-masing mungkin ada Cik Yayan kan? Kita ni. Jadi okeylah, tapi kita bagi laluan dulu kita berehat sekejap. Mungkin Cik Zah, Abang Mi, Cik Hafiz nak minum air dulu. Lepas ni kumpulkan soalan apa semua. Tapi kita ingat kita jangan terlalu lari tajuk. Tajuk kita adalah penjajahan ada penjajahan rohani, ada yang penjajahan berbentuk fizikal, ada yang penjajahan bentuk rohani pada diri kita. Adakah kita betul-betul dah terlepas dari penjajahan kan, atau memang kita masih dijajah dari segi ideologi ataupun pemikiran ataupun sistem kehidupan kita. Benda tu kita nak kena sembang-sembangkan juga dan kita kait-kaitkan dengan sejarah Islam sendiri. Jadi okey, kita bagi laluan dulu pada tim operator untuk menayangkan nasyid alangkah bangsaku dan juga pahlawan agama. Selepas tu saya akan timbangkan balik, mungkin kita ada satu segmen khas yang minta Tuan Hadib nak tayangkan kepada kita. Jadi silakan kepada operator dengan tayangan alangkah bangsaku, sayu tapi padu. Jadi terimalah nasib daripada kami, nasib bangsaku. Alangkah sayunya hatiku bila aku melihatkan bangsaku. Kasih sayang sudah musnah, perpaduan sudah punah rana, bahkan berlaku di dalam bangsaku pergaduhan dan
Wahai Tuhan, datangkan segera penyelamat bagi kami semua, menyatukan bangsa dan juga negara, semoga hidup aman bahagia. Okey, minta maaf sebenarnya kita ada satu lagu tapi saya tengok dekat stream macam ada nak belanja live daripada percussion RPU Surau. Betul lah kau nak belanja live betul ke? BPI Business. Masya-Allah Pak Uda. Ada macam Pak Uda nak belanja live kita pun tak sangka. Ingat kita macam tak ada live malam ni. Jadi macam mana? Macam mana korang? Pak Uda ada korang tengah resell je tu? Adakah korang tengah resell? Nampak macam nak belanja tapi mereka tak dengar kita punya suara. Ya itulah. Allahu Akbar. Tapi kita ada tanya Cik Ajwat tadi. Kita ada tanya Cik Ajwat katanya insya-Allah akan belanja tapi rasanya mungkin belum lagi. Okey kita bagi dulu satu nasyid daripada operator Pahlawan Agama. Okey silakan operator. Pahlawan Agama, sayu tapi padu. Fiz cakap sikit sayu tapi padu. Sayu tapi padu. Tak padu InsyaAllah sebuah lagu berjudul Nanti cuba lagi. Pahlawan Agama. Okey. Di masa budi hancur punah, di waktu Islam hancur musnah, ku terkenang Nabi membawa hidayah, pahlawan agama yang gagah. Di masa budi hancur punah, di waktu Islam hancur musnah, ku terkenang Nabi membawa hidayah, pahlawan agama yang gagah, membawa undang-undang yang indah, pembanteras agama yang salah, pemimpin umat yang berjasa, handal pendekar lagi perkasa, dengan ilmumu yang tajam, memusnah musuh yang kejam, biar musuh memutih di bumi, namun undur tidak sekali. Sungguh kau berhati kota, bersemangat besi wajah, kau pesuruh Allah tercinta, wajahmu terbayang di ruang mata, sejarah tetap menjamin, jasamu pasti menjadi cermin, obor semesta negara sentosa, buah panduan yang disedia, panduan Al-Quran dan Sunnah, peninggalanmu yang berharga, dijadikan undang-undang dunia, supaya dunia aman bahagia. Ya Rasulullah, ya
ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, alaika ya salawatullah. Dengan ilmumu yang tajam, memusnah musuh yang kejam. Biar musuh memutih di bumi, namun untuk tidak sekali. Sungguh kau berhati kota, bersemangat besi wajar. Kau pesuruh Allah tercinta, wajahmu terbayang di ruang mata. Sejarah tetap menjamin, jasamu pasti menjadi cermin. Obor semesta negara sentosa, buah panduan yang disedia. Panduan Al-Quran dan Sunnah, peninggalanmu yang berharga, dijadikan undang-undang dunia, supaya dunia aman bahagia, supaya dunia aman bahagia, supaya dunia aman bahagia. Okey, alhamdulillah tu tadi kita dapat saksikan persembahan yang apa tu? Dah mula dah. Dia punya tu apa? Dia punya soundcard kita nak try juga ah. Keluar. Ada ke? Tak keluar. Tak keluar tak apa. Selamat. Okey. Bersama dengan kita juga ada tim percussionist ya. Allah. Itu daripada RPU mana tu? Dia punya teks dia tak penuh. Daripada mana? Ya. Ada dengar ke? Ya. Ada dengar muzik? Ada dengar? Tak ada. Belum. Kosong. Tak ada. Belum ni. Belum. Dah ada payung muzik ni. Sambil tunggu Cik El ni payung, boleh ke kalau Cik Zah sambung sikit yang tadi tu, macam kita sangkut sikit tadi Bagaimana tu? Ya Allah, ampun. Silakan. Boleh sambung balik. Sambung. Sambung bagaimana tu? Yang tadi yang Cik Zah cerita pasal pendidikan, pasal macam mana mendidik hati. Tu muzik dah keluar sambil-sambil. Jadi pada persoalan yang ditanya oleh Syekh Hafiz kan. Bagaimana sistem pendidikan tu kan. Jana boleh ulang balik soalan tu? Silakan Syekh Hafiz. Okey. Mungkin soalan tu mungkin tak tepat, bukanlah tak tepat, tak sama macam tadi, tapi berkisar tentang macam mana kan kita ceritakan tentang penjajah dan macam mana karomah-karomah Tok Kupalo, karomah-karomah Mak Kilau, yang tadilah yang Cik Izzah ceritakan. Cuma macam mana pula dengan sudut satu bahagian lain kan, karomah macam mana wali-wali Allah ni dalam mendidik masyarakat, mendidik pengikut. Jadi mungkin dari satu panduan dalam
pada guru-guru, pada ibu bapa. Maksudnya nak mendidik macam mana penjajah yang dah menjajah di sudut fikiran, perasaan. Mungkin benda tu boleh Cik Izzah kupas sikit ke? Okay. Jadi sebagaimana yang kita cerita tadi, jadi bila para waliullah ni, mereka ni orang yang hati mereka ni memang dengan Tuhan. Hati mereka memang sangat takut dan cintakan Tuhan dan sangat merindui Nabi, kan. Contohnya mereka ni pula dengan istilahnya alam ghaib tu memang boleh berhubung. Contohnya seorang lagi yang lebih kurang sezaman, contohnya untuk kenali, petang-petang je orang tengok dia duduk dekat dia punya tangga rumah. Anak murid dia tanya, dia ketuk kan, cakap sorang-sorang tu, siapa dengan siapa, dia kata tadi Abu Abbas datang tadi. Abu Abbas